selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kali ini cikgu akan sambung unit 3, bahagian 2, iaitu kerohanian membentuk individu bermoral. Okey, masih lagi dalam standard kandungan bidang 5 iaitu insan bermoral. Okey, jadi di sini nilai masih samalah pelajar dengan sebelum ni dalam bahagian 1. Okey, untuk standard pembelajaran, murid dapat 5.3.4 meramalkan implikasi pengabaian nilai kerohanian dalam diri individu. 5.3.5 mengekspresikan perasaan apabila menghayati nilai kerohanian. 5.3.6 mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan seharian. Jadi sebenarnya untuk unit 3 bahagian 2, cikgu akan terangkan iaitu berkaitan dengan implikasi implikasi pengabaian. Implikasi ni adalah kesan jika individu mengabaikan nilai kerohanian. Untuk 5.3.5 lebih kepada perasaan awak apabila menghayati nilai kerohanian dan juga apakah yang amalan nilai kerohanian dalam kehidupan seharian. Kita tengok pada seterusnya. Yang ini yang cikgu nak bincangkan pada hari ini, iaitu yang melibatkan implikasi. Ini dalam buku teks. Ada 8 kesan atau implikasi pengabaian nilai kerohanian. Pengabaian ni maknanya jika kita abaikan nilai kerohanian, jika kita tak ada nilai kerohanian, apa kesan dia? Apa kesan kepada diri individu? Yang pertama, kita lihat kesan yang pertama, menjadikan individu bersikap materialistik. Apa maksud materialistik? Materialistik di sini bermaksud individu yang pentingkan kebendaan. Lebih bersikap pentingkan kebendaan seperti harta, kekayaan dan juga wang ringgit. Apa contoh individu yang bersikap materialistik? Contohnya, seorang individu tu dia sanggup lakukan apa sahaja untuk dapatkan benda yang dia nak. Contohlah, seorang individu yang berkawan dengan kawannya yang lain, tapi dia pilih kawan yang ada harta ataupun kaya. Dia suka berkawan dengan orang yang kaya je. Kenapa? Sebab dia nak ada kepentingan kat situ. Dia suka bila kawannya belanja dia makan, bagi hadiah contohnya. Itu adalah gambaran kesan yang berlaku bila tak ada nilai kerohanian. Menyebabkan individu tu lebih bersikap kebendaan. Ataupun isu tentang rasuah. Rasuah. Kenapa rasuah boleh berlaku? Rasuah tu sebab adanya kebendaan lah, maksudnya dia terima rasuah dalam bentuk barang atau benda atau wang ringgit atau beri rasuah. Kenapa boleh berlaku rasuah? Kerana tak ada nilai kerohanian. Yang kedua, kesan kedua, menjadikan individu bersikap individualistik. Pentingkan diri sendiri. Individualistik ni maksud dia selfish. Pentingkan diri sendiri. Contoh, jika tengah memandu di jalan raya, berlaku satu kemalangan. Kebetulan pula tak ada kenderaan lain kat situ. Awak adalah saksi yang pertama. Nampak ada orang cedera dengan anak kecil lagi cedera disebabkan oleh kemalangan tersebut. Ataupun berlaku pelanggaran. Jika individu tu adanya nilai kerohanian, dia akan bantu mangsa tersebut, mangsa kemalangan tersebut. Tetapi jika tak ada nilai kerohanian, hanya lihat sahaja, tidak bagi bantuan apa-apa dan berlalu begitu saja. Tinggalkan mangsa tersebut. Itu menunjukkan sikap individualistik. Yang ketiga. Kesan ketiga, mengubah gaya hidup yang melampaui landasan agama dan kepercayaan. Maknanya kat sini bila dah tak ada nilai kerohanian, awak pergi mana-mana tempat lain, luar negara contohnya, kesannya gaya hidup awak akan berubah di mana dah tidak berlandaskan agama dan kepercayaan.
Contohnya, melakukan perkara yang ditegah oleh ajaran agama. Seperti, contohlah melakukan perbuatan yang tidak senonoh ataupun perbuatan yang melanggar peraturan dan undang-undang. Yang keempat, kesan yang keempat, mewujudkan sikap angkuh. Angkuh ni apa? Angkuh ni bongkak, sombong, bongkak atau belagak. Sombong, belagak maknanya dia rasa dia hebat. Dia rasa dia betul. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab kesan kalau tak ada kita abaikan nilai kerohanian. Yang kelima, mengingkari norma masyarakat. Norma masyarakat ni adalah kebiasaan hidup dalam kehidupan seharian. Jika tak ada nilai kerohanian, contoh tengah naik kereta, ayah bawa kereta, awak berada di belakang kereta, minum air kotak. Ayah tengah drive ni, pelajar tu pergi buang air kotak ke jalan raya. Jadi itu dah mengingkari lah norma masyarakat. Benda tu salah. Benda tu tidak patut berlaku. Norma-norma tu sepatutnya dipatuhi. Yang keenam, mengetepikan nasihat orang tua dan anggota keluarga. Bila dah tak ada nilai kerohanian, individu itu akan mengabaikanlah nasihat ibu bapa maupun ahli keluarganya. Dan yang ketujuh, mengabaikan sikap kepribadian mulia. Sikap kepribadian mulia ni penting dalam diri kita, di mana bila kita ada nilai kerohanian, kita berbuat baik, penampilan diri kita, peribadi kita, orang lain nampak, orang lain akan hormat kita. Tetapi kalau tak ada nilai kerohanian, sikap tu dah tak ada. Dan apa yang akhir sekali boleh berlaku, kesan yang terakhir, hidup tidak akan tenteram. Kita lihat latihan unit 3, bahagian 2. Yang pertama, soalan struktur bahagian A 10 markah. Kita lihat pada soalannya pelajar. Nombor 1, situasi di bawah berkaitan dengan kemodenan dan sikap generasi pada masa kini. Generasi muda pada masa kini kebanyakannya bersikap individualistik dan materialistik. Terdapat juga antara mereka yang tidak berbudi bahasa, tidak beradab sopan dan tidak berkepribadian mulia. Mereka lebih mementingkan keseronokan hingga lupa akan nilai kerohanian. Ke manakah hala tuju mereka kelak? Jadi situasi di sini berkaitan dengan arus kemodenan dan bagaimanakah sikap generasi pada masa kini. Kita lihat pada soalan yang pertama. Berdasarkan situasi di atas, ramalkan kesan pengabaian nilai kerohanian dalam kalangan remaja kini. Yang ini ada 4. Pelajar kena senaraikan 4 kesan. Daripada 8 tadi yang berkaitan dengan isu, pelajar pilih dan letakkan atau tuliskan 4 kesan. Untuk dapatkan 4 markah, ini adalah TP4. Nombor 2, apakah nilai universal yang diamalkan oleh individu yang bernilai kerohanian? Jadi kat sini pelajar perlu tuliskan 3 nilai. Dan soalan nombor 3, apakah perasaan anda sekiranya mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan? Yang ni bagi tahulah perasaan macam mana, gembira ke, sedih ke. Dan itu perasaan 1 markah. Di sini ada 3 markah. Dia nak awak berikan alasan. Alasan ni kita bagi tahu kebaikan kalau amalkan nilai kerohanian. Sebab kenapa kalau kita amalkan nilai kerohanian, apa kesan dia? Jadi kat sini boleh bagi 2 alasan. Untuk dapatkan 1 untuk markah perasaan, 2 lagi untuk markah alasan. Jadi pelajar kena buat yang tadi pelajar. Soalan struktur tadi kena buat, dah hantar dalam GC. Untuk soalan bahagian C, ada A dan B. Cikgu akan terangkan jawapan untuk A. Pelajar perlu jawab sendiri untuk B. Soalan bahagian C, situasi berkaitan masalah sosial dalam kalangan pelajar. So ini kita ada gambar pelajar sedang melepak dan menghisap rokok. Manakala gambar kedua ni boleh dilihat pelajar ponteng sekolah ataupun melepak selepas waktu sekolah. Jadi masalah sosial berlaku dalam kalangan pelajar masa kini semakin serius.
Antaranya gejala buli, merokok, penyalahgunaan dadah, ponteng sekolah dan tidak menghormati guru. Okey, soalan A, okey 10 markah. Apakah perasaan anda berdasarkan situasi di atas? Okey, pelajar kena nyatakan perasaan dulu. Okey. Seterusnya, huraikan peranan ibu bapa dan sekolah. Okey, dia nak peranan ibu bapa dan peranan sekolah untuk menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar. Okey, kita lihat cadangan jawapan. Okey, untuk soalan nyatakan perasaan, okey, pelajar boleh tulislah marah dan sedih. Okay, untuk dapatkan 1 markah untuk perasaan. Okey, soalan ini dia tidak minta nilai ya pelajar. Dia hanya nak pelajar huraikan peranan. Ada 2. 1, watak pertama adalah ibu bapa. Okey, watak kedua adalah sekolah. Okey, jadi pelajar boleh terangkan ibu bapa dulu. Okey, jadi bapa memainkan peranan untuk menerapkan nilai kerohanian dalam diri anak-anak iaitu dengan poin pertama, peranan pertama adalah memberi kasih sayang terhadap anak. Dah dapat 1 markah. Poin kedua masih lagi watak ibu bapa. Nak buat apa lagi? Mendidik anak-anak dari kecil dengan ajaran agama yang kuat. Dapat 1 markah. Seterusnya, selain itu ibu bapa perlu memberikan teguran. Jika anak melakukan kesalahan. Anaknya kat sini ni adalah pelajar lah. Ibu bapa dengan anak hubungan. So, dapat 3 lagi. Dapat markah yang ketiga untuk peranan. Boleh huraikan yang teguran tadi. Bagaimana teguran yang diberikan? Contohnya dengan memberi nasihat kepada anak. Dapat markah yang keempat untuk peranan. Untuk ibu bapa lagi. Nak buat apa lagi? Peranan dia. Meluangkan masa bersama anak supaya mereka dapat menceritakan masalah mereka. Ini adalah huraian atau peranan untuk yang markah ke-5. Jadi untuk ibu bapa, untuk watak ibu bapa dapat 5 markah. Perasaan dapat 1 markah. Lagi 4 markah, pelajar terangkan peranan sekolah. Selain ibu bapa, watak kedua adalah pihak sekolah. Soalan nak pihak sekolah nak buat apa? Memainkan peranan untuk menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar. Bagi tahu contoh di sekolah kita ada guru kaunselor memberikan nasihat kepada pelajar yang bermasalah dalam pelajaran. Kita akan dapat huraian atau peranan seterusnya 1 markah. Untuk markah yang ke-7. Lagi 4 poin kan? Next, kita ada guru disiplin di sekolah. Buat apa peranan dia? Menegur kesalahan pelajar dan memaklumkan kepada ibu bapa pelajar tersebut. Lagi 2 poin pula. Masih lagi pihak sekolah. Boleh buat apa? Contoh lain peranan mengadakan 1 program kerohanian kepada semua pelajar. Ini biasa di sekolah. Kita ada program kalau sebelum PKP dulu. Kita ada program setiap hari Khamis. Setiap pagi kan pelajar mengikut kaum atau agama pergi ke tempat yang ada dijalankan program kerohanian. Contohnya kalau pada Islam pergi ke surau, ada bacaan Yasin setiap hari Khamis, dan pelajar bukan Islam boleh pergi ke dewan untuk mengikuti program kerohanian. Dan akhir sekali, watak di sini adalah pihak sekolah lagi. Nak buat apa peranan dia? Memastikan pelajar menyertai aktiviti kokurikulum untuk mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Jadi peranan-peranan yang dijalankan oleh bapa dan sekolah ni, pihak sekolah, dapatlah menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar. Soalan B, nilai kerohanian penting pada seorang individu. Bincangkan kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu bermoral berdasarkan nilai universal yang anda pelajari. Jadi di sini pelajar, dia nak kepentingan. Huraikan kepentingan nilai kerohanian. Yang ni dah belajar dalam unit 3 bahagian 1. Dan kena nyatakan nilai pelajar. Nilai. So, untuk dapatkan 10 markah. Pelajar bolehlah tuliskan 3 nilai. Nilai apa? Nilai 1. Ni buat sendiri ya pelajar. Pelajar kena buat sendiri. Nilai 2. Nilai apa yang ketiga? Seterusnya, tambahkan
bagilah kepentingan. Okey, bagi kepentingan dan huraikan setiap kepentingan. Okay, contohnya, pelajar boleh tulis 4 kepentingan dan setiap satu kepentingan bagilah huraian. Okay, 3 huraian contoh. So, dapat 7 markah. So, 7 tambah 3, 10 markah. Okay, pelajar boleh buat dan hantar ke dalam GC. Dan akhir sekali, ini adalah latihan penilaian A dalam buku teks muka surat 42. Okay, pelajar cuba buat dan hantar juga ke dalam GC.